Bismillahirrahmanirrahim. Sirih lipat, sirihnya Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, tempat berteduh, burung tempua. Salam sembah, pembuka bicara. Bicara tokoh untuk semua. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Razak bin Adam, Ketua 1 Ikatan Perseratan Melayu IPM yang juga merupakan pengetua SMK Lubuk Cina selaku panel pembicara yang pertama pada hari ini. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Rani bin NB, Ketua 2 Ikatan Perseratan Melayu IPM yang juga merupakan tokoh seni budaya, seni berbahasa Negeri Melaka tahun 2016 merangkap panel pembicara yang kedua. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin wal hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome dan selamat datang kami ucapkan kepada semua hadirin wal hadirat juga kepada panel pembicara ke sesi webinar kita pada hari ini yang bertajuk Siri Wacana Bicara Sastra Dondang Puitika Melaka, program webinar Bicara Tokoh Melaka Allahyarham Datuk Mukhtar Yassin, sastrawan Melaka pada hari ini. Untuk makluman warga hadirin yang dihormati, siri wacana bicara sastra ini merupakan antara pengisian ilmiah sempena Dondang Puitika Melaka Anjuran Ikatan Persuratan Melayu IPM dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Melaka, Meja Pucangga, Dewan Bahasa dan Pustaka, Wilayah Selatan dan Mini Malaysia ASEAN Cultural Park Melaka. Sesi wal bicara ini akan bersiaran secara eksklusif dalam talian iaitu menerusi Facebook dan YouTube JKKN Melaka pada 31 Ogos 2021 sebagai antara usaha ke arah menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan yang ke-64 pada tahun ini. Sekalung tahniah dan tahniah kami ucapkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan, Padang Jarak, Padang Baiduri, tempat raja membangun kota, bertemu bijak dengan jauhari, bagai cincin dengan permata. Hubaya-hubaya sekalian, bagi membuka tirai majlis kita pada hari ini, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, syukurlah untuk saya maklumkan di sini bahawa sesi wacana bicara sastra kita pada hari ini terbahagi kepada dua segmen. Segmen yang pertama oleh Pengurusan dan Hala Tuju Ikatan Persuratan Melayu IPM yang akan dibicarakan oleh yang berusaha Tuan Haji Abdul Razak bin Adam, Ketua 1 Ikatan Persuratan Melayu IPM. Manakala segmen yang kedua iaitu Bicara Tokoh Melaka Allahyarham Datuk Mukhtar Yassin, sastrawan Melaka, akan dikongsikan oleh yang berusaha Tuan Haji Abdul Rani bin MB, Ketua 2 Ikatan Persuratan Melayu IPM. Sekalung terima kasih kami ucapkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, maka dengan ini saya dengan ini mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Abdul Razak bin Adam, Ketua 1 Ikatan Persuratan Melayu IPM, untuk berkongsi segala pengalaman dan pengetahuan beliau dengan kita pada hari ini dengan tajuk yang cukup menarik iaitu Pengurusan dan Hala Tuju Ikatan Persuratan Melayu IPM. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada Tuan Moderator Encik Muhammad Abdul Malik Mat Shah, yang dihormati Ketua 2 IPM iaitu Tuan Haji Rani MB, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi saya akan memfokuskan bicara mengenai tokoh kita pada hari ini iaitu Allahyarham Datuk Mukhtar Yassin. Saya akan memfokuskan kepada Pengurusan dan Hala Tuju yang telah yang begitu menonjol untuk Tuan Haji Datuk Mukhtar Yassin ini. Okey, jadi sebelum saya melangkah jauh lagi, saya ingin membicarakan mengenai latar belakang Datuk Mukhtar Yassin. Jadi Allahyarham ni dilahirkan pada 29 Mac 1937 di Sungai Rambai, Melaka. Dan pendidikan awalnya ialah di sekolah Jepun. Jadi waktu pendudukan Jepun di Tanah Melayu, beliau telah
dapat masuk ke sekolah Jepun lah pada tahun 1943, dan kemudian apabila Jepun keluar, ya, beliau masuk ke sekolah Melayu iaitu sekitar tahun 1946. Okey. Dan Allahyarham kemudiannya melanjutkan pelajaran ke MPSI pada tahun 1953 hingga 1956. Jadi MPSI merupakan satu sarang ataupun tempat bagi melahirkan kebanyakan pejuang-pejuang tanah air kita, pejuang-pejuang kemerdekaan. Ya, ramai dalam kalangan tokoh guru lahirnya daripada SITC ini. Ya. Dan selepas itu beliau melanjutkan pelajaran untuk menjadi guru besar lah di IB pada tahun 1959, dan kemudian Allahyarham berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah. Ijazah sarjana muda sastra di USM pada tahun 1980, dan pengkhususannya ialah dalam bidang kesusastraan bandingan. Jadi kita lihat apa yang berlaku pada Allahyarham ialah latar belakang beliau ini merupakan salah satu daripada kunci yang akan membentuk siapakah itu Mokhtar Yassin. Ya. Dan berikutnya ialah kerjaya. Kerjaya yang pernah pekerjaan yang pernah diikuti oleh Datuk, ya, iaitu sebagai guru. Jadi beliau menjadi guru, dan dalam masa yang sama beliau juga pernah menjadi editor di DPP tahun 1968. Tetapi beliau berpatah balik menjadi guru. Mungkin kerjaya di DPP agaknya tak sesuai, agaknya jiwa guru itu mungkin lebih. Ya. Dan terakhir beliau berkhidmat di Jabatan Pendidikan Melaka. Dan Allahyarham juga, Datuk juga pernah terpilih untuk mengikuti Australia Council of Education Research di Melbourne, Australia. Ya. Dan jawatan terakhir yang disandang oleh Allahyarham Datuk ialah penolong pengarah kurikulum JPN. Satu jawatan yang agak besar lah di Jabatan Pendidikan. Ya. Dalam masa yang sama, ketika bertugas, Allahyarham juga merupakan editor majalah Bunga Rampai yang diterbitkan oleh Persatuan Perpustakaan Sekolah-Sekolah Melaka, Perpustam. Dan selain itu, beliau juga menjadi pengulas cerpen bagi majalah media pendidik. Jadi Allahyarham juga bergiat cergas dalam GPMS Melaka, menjadi AJK, dan menjadi ahli pena serta menjadi ketua satu IPM. Pernah jadi ketua satu IPM. Jadi kalau kita lihat peribadi Allahyarham ini banyak disumbangkan oleh, kita lihat penglibatan beliau ataupun latar belakang hidup beliau yang terlibat dengan zaman penjajahan. Beliau dilahirkan sebelum Jepun masuk ke tanah Melayu lagi. Sebelum Jepun masuk ke tanah Melayu. Jadi bila dia masuk, Jepun masuk ke tanah Melayu, dan saya ingat lagi kalau bersama Datuk ni, Allahyarham Datuk ni, kalau mesyuarat kadang-kadang ada masa dia akan nyanyikan lagu Jepun. Ini dia kata, ini yang Jepun dulu masa belajar dekat sekolah dulu, dia mesti wajibkan lagu Jepun ni kena hafal. Sampai sekarang dia ingat. Jadi Allahyarham ni masih ingatlah, segar dalam ingatan dia mengenai Jepun, pendudukan Jepun di tanah Melayu. Okey. Jadi terlibat dengan dua penjajah, iaitu satu ialah British dan satu lagi ialah Jepun. Dan Allahyarham juga merupakan pelajar di SITC. Jadi inilah yang mencorakkan kepribadian dan cita-cita serta harapan menggunung Datuk untuk terlibat sama dalam memerdekakan tanah Melayu. Jadi kalau kita lihat tokoh sosiologi sastra iaitu Taini yang lahir 1766 hingga 1817, mengatakan bahawa sastra itu menjadi res milieu and moment. Res milieu and moment. Ini Perancis lah. Dan bersama dengan Levin dan Taini, dia mengatakan bahawa sastra sebagai potret kehidupan sosial.
potret kehidupan sosial. Jadi kita lihat bagaimana Datuk ni apabila dia menulis, dia memberikan gambaran bagaimana dalaman dia untuk melihat pembebasan masyarakat. Mungkin akan disentuh oleh Tuan Haji Rani nanti hal mengenai karya-karya kreatif Allahyarham nanti. Okey. Jadi saya akan bercerita juga bagaimana penglibatan bagaimana mulanya saya kenal dengan Allahyarham ini Jadi pada 2 Julai 2 Julai 2009 ada 3 orang 3 orang otai lah datang ke sekolah saya di SMK Hang Kasturi. Jadi pengetua saya Maulana, bila dia tiga-tiga dah keluar daripada bilik dia kata, Cikgu Razak, tolong uruskan ni sahabat-sahabat saya ni. Ada acara sastra. Kau minat sastra kan? Baik Tuan Haji. Okey, tolong uruskan. Jadi barulah saya kenal, namanya ialah Datuk Mokhtar Yassin. Yang kedua Haji Husin. Yang ketiga Osman Ros. Tuan Haji Osman Ros. 3 orang ini datang ke sekolah saya kerana meminta supaya menguruskan pelajar untuk acara wacana seni pada tahun 2009. Ketika itu Haji Rani jadi pengacara, saya ingat lagi. Di Ramuan Cina Besar. Okey. Jadi dari sini saya melihat bahawa 3 orang otai ini sanggup datang ke sekolah. Dalam keadaan ialah usia masa itu masih muda lagi lah, tapi dah dianggap macam umur dah lebih lah. Jadi sanggup datang ke sekolah untuk menguruskan acara sastra ni. Di saat itu bila saya melihat, saya hadir ke wacana seni tahun 2009 itu, saya tengok bagaimana hebatnya IPM menguruskan acara itu dengan adanya wacana pemikiran sastrawan negara Usman Awang, Menunggu Kata dari Tuhan, saya ingat lagi, Sabri Yunus. Dan yang hadir itu bukan calang-calang juga di kampung Ramuan Cina Besar ni, iaitu sastrawan negara Samad Said, Kemala, Tan Sri Arwah Tan Sri Aziz Tapa, Dr. Ibrahim Ghaffar, Densman, dan ramai lagi tokoh. Jadi saya melihat ini satu yang agak luar biasa. Sastra masuk kampung ketika itu. Jadi saya lihat sosok tubuh bagaimana seorang ketua satu sanggup datang ke sekolah-sekolah berperanan. Kita lihat dia maksudnya ialah turun padang. Seorang tokoh turun padang untuk menarik audien supaya turut sama datang ke acara besar. Jadi itu yang membuka saya, pintu hati saya untuk masuk IPM. 2009 saya menganggotai IPM. Okey. Jadi Allahyarham Datuk juga merupakan seorang yang kita lihat mukanya ada di mana-mana. Maksud saya ialah di mana ada acara Gapena, di situ ada muka Allahyarham Datuk Mokhtar Yassin. Kalau di Melaka ini kita lihat Hari Sastra pertama di Melaka tahun 1995. Yang diadakan pada 26 hingga 28 Mei. Ada Datuk. Hari Sastra Nasional 2012 pun ada juga. Turun padang. Malahan acara-acara sastra di Kuala Lumpur Datuk tidak ketinggalan. Minat dan dia membawa nama IPM itu sendiri. Minat dan dia ingin membawa nama IPM itu sendiri. Jadi kita lihat bahawa Datuk ini bukan sembarangan tokoh lah yang IPM dapat. Jadi kalau di IPM tu kita lihat sejarah awalnya ada nama-nama besar, tokoh kewartawanan, contohnya Muhammad Yusof Harun, yang merupakan ketua satu IPM yang pertama daripada tahun 1950 hingga 1983. Kemudian diikuti oleh Asmad daripada 1983 sampai 1993. Kemudian baru diterajui oleh Datuk Mokhtar Yassin. Jadi Datuk Mokhtar Yassin ni dia merupakan penerus legasi lah
ya, bagi IPM, dan kita lihat bahawa kalau dalam menguruskan persatuan ini, satu yang saya tak boleh lupa, jadi sentiasa bermain di bibirnya ialah kalau kita nak buat acara, program, ni ada 3 ni Razak. Kena ingat, money, management. Oh, dia cakap putih. Money, management. Oh, saya bila dengar tu, AJK dengar tu terdiam juga lah. Ya. Jadi, kalau duit, duit ni dalam persatuan agak terhad. Ya. Tambahan pula IPM memang agak terhad. Jadi, kita lihat Allahyarham Datuk telah berusaha dan dapat sejumlah duit yang besar. Walaupun besar, ada dalam akaun IPM, tetapi sangat berhemat untuk berbelanja. Saya ada cerita juga, maksudnya ada juga rasa kecil hati dengan Allahyarham Datuk ni, untuk pengetahuan pengerusi. Jadi ketika itu saya terpilih untuk menghadiri kursus Mastera di Bogor, Indonesia. Jadi orang lain ni dapatlah tajaan DBP macam-macam lah. Saya tak dapat. Saya peserta akhir tak dapat. Nak pergi sendiri DBP kata. Jadi saya pun canon lah dekat mesyuarat AJK IPM. Canon dengan Datuk. Datuk, tolonglah untuk apa ni, saya kena dapat pergi ke Mastera Bogor. Kalau dapat sikit duit persatuan ke. Dia cakap, tak boleh. Berkeras, tak boleh. Kecil hati jugalah. Tetapi sebenarnya itu mengajar saya. Kenapa? Mengajar bahawa sebagai ahli persatuan, akhirnya kita kena ingat bahawa apakah sumbangan kita pada persatuan? Bukan apakah sumbangan persatuan terhadap kita. Akhirnya saya fikir, betul apa tindakan Datuk itu. Apabila kita menganggotai persatuan, kita jangan tanya apakah sumbangan persatuan terhadap kita, tetapi apa sumbangan kita terhadap persatuan. Jadi apabila ada acara, kita anggap antarabangsa lah, pergi ke rumah Hamka, ke rumah Hamka, jadi IPM ada menaja lah, ada menaja dan sedikit wang untuk ahli-ahli yang untuk mengikuti program tersebut ke Bukit Tinggi. Jadi di Bukit Tinggi itulah kita lihat bagaimana ahli IPM sepatutnya membelanjakan wang itu, akhirnya membelanjakan sedikit saja dan dipulangkan hampir 800 ke akaun IPM. Jadi terkejut jugalah ahli-ahli IPM yang lain. Orang kalau dapat duit persatuan habis. Tetapi inilah pertama kali dapat pulangan 800. Bukan sebab kita salah kira program tersebut, tetapi kerana saya memikirkan, menerapkan dalam diri ahli-ahli IPM bahawa kita jangan gunakan duit persatuan sewenang-wenangnya. Kalau kita boleh taja, kalau kita boleh keluarkan duit kita, sila keluarkan. Jadi alhamdulillah, saya rasa bersyukur kerana dapat ahli-ahli IPM yang tidak boros, dan berbelanja secara berhemat. Jadi money, tadi duit lah. Power. Dalam IPM, kalau kita lihat untuk menguruskan IPM ni, kalau kita lihat Datuk, dia sanggup turun padang. Sanggup turun padang. Sanggup bersusah payah, dan ini sebenarnya menimbulkan satu rasa kalau orang otai boleh turun, apatah lagi orang muda. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, mungkin berkat daripada apa yang diperjuangkan oleh Datuk itulah, apa yang dibuat oleh Allahyarham Datuk ini, kita lihat sekarang ni ramai anak-anak muda yang mula masuk dan berjaya aktif dalam IPM. Ini mungkin saya fikir faktor yang disumbangkan oleh Allahyarham Datuk. Lepas tu management, pengurusan. Dalam IPM yang saya lihat Allahyarham Datuk ini, selain daripada memberikan kursus-kursus sastra,
jangan dilupa mengenai khusus untuk pengurusan Badan Sastra. Ya, sebab itulah saya fikir bahawa Datuk ni seorang yang luar biasa, kerana biasanya kalau orang-orang sastra ni dia memikirkan khusus untuk sastra saja. Ya, khusus penulisan cerpen, penulisan novel, puisi, tetapi Datuk memikirkan khusus untuk pengurusan Badan Sastra. Supaya Badan Sastra itu menjadi lebih mantap. Ya. Dan yang terakhir yang ingin saya perkatakan ialah berkaitan dengan politik. Ya. Allahyarham ni merupakan seorang guru ataupun pekerja kerajaan. Ya. Tetapi IPM ni sering disalah-anggap sebagai satu badan kiri. Ya. Kerana kadang-kadang kita dianggap sebagai tidak menyokong. Ya. Tetapi Allahyarham Datuk ni, ya, dia tak suka terlibat dengan politik. Ya. Tetapi mungkin politik itu ialah sebahagian daripada diri kita juga. Ya. Dan apa tujuan Datuk? Ialah sebenarnya ingin memberi kebebasan kepada ahli-ahli IPM, kerana dalam IPM tu ramai penulis. Jadi penulis ni dia perlukan kebebasan. Tak boleh ditarik untuk satu-satu parti politik. Tak boleh. Ataupun nak kiri sangat, nak kanan sangat, tak boleh. Biar penulis itu sendiri yang membuat keputusan. Ya. Jadi dengan adanya apa yang cuba dibawakan oleh IPM dan diteruskan oleh Datuk ini, kita lihat ahli-ahli IPM, ya, dapat menulis dengan baik. Ya. Jadi apa pun kita beranggapan bahawa kita perlu menyokong kerajaan, ataupun dikatakan government of the day. Ya, maksudnya ialah IPM government of the day. Ya. Siapa yang menerajui, kita sokong. Dan dalam masa yang sama, kita juga memberi ruang dan peluang kerana penulis ini tak boleh diikat. Penulis Ikatan Perseratan Melayu. Ya, Ikatan Perseratan Melayu tak boleh diikat. Ya, kerana kita nak supaya para penulis kita menjadi check and balance. Ya, jadi boleh memberi nasihat ataupun menulis sesuatu yang akhirnya dapat diterjemahkan akhirnya untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Ya, jadi saya fikir itu dahulu Tuan Moderator untuk pengurusan dan hala tuju IPM di bawah Allahyarham Datuk Mohtar Yassin. Terima kasih. Suara. Sekali terima kasih diucapkan kepada panel pembicara yang pertama atas perkongsian pengalaman dan kenangan beliau bersama dengan Allahyarham sebelum ini, insyaAllah. Sesungguhnya segala sumbangan dan pencapaian Allahyarham terhadap bidang bahasa sastra menerusi platform IPM cukup signifikan dan wajarlah untuk kita hargai dan kita sanjung tinggi. Sebenarnya sepanjang lebih 70 tahun penubuhan IPM, kita perlu akui bahawa sesungguhnya IPM telah banyak menempuh pelbagai liku dan mihna serta suka duka perjuangan dalam usaha ke arah memartabatkan khazanah legasi bangsa dan sastra negara penuh wibawa. Adalah diharapkan agar IPM akan terus mengorek langkah ke hadapan dalam usaha bagi memastikan kelangsungan perjuangan tersebut demi maruah bangsa tercinta. Dirgahayu IPM agar terus semarak. Keturunan asli si cantik Jawa, pakaian Melayu, tradisi kita. Megah IPM menjaga bahasa, tak lekang di panas, subur sentiasa. Tanah Melayu, tanah pusaka, megah berdiri di singgah sana. Budaya dijunjung, bahasa dijaga, takkan Melayu hilang di dunia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan, seterusnya kita beralih ke segmen yang kedua, iaitu bicara tokoh Melaka, iaitu Allahyarham Datuk Mohtar Yassin, sastrawan Melaka, yang akan dikongsikan oleh panel kita yang kedua, iaitu yang berusaha Tuan Haji Abdul Rani bin MB, Ketua 2 Ikatan Persuratan Melayu IPM. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, petang ini kita bersiaran. Semoga dengan siaran ini tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami apakah artinya Ikatan Persuratan Melayu, ya,
yang telah ditubuhkan lebih 70 tahun ya oleh para penulis sebelum merdeka lagi. Jadi bila kita membicarakan Ikatan Kesuratan Melayu, kita tidak boleh lari daripada membicarakan tokoh-tokoh dalam Ikatan Kesuratan Melayu. Walaupun tujuan pertama saya adalah untuk membicarakan karya Datuk Mokhtar Yassin. Namun saya ingin menyorot bahawa Melaka adalah negeri yang banyak melahirkan tokoh-tokoh sastra bermula daripada zaman Munshi Abdullah ya sehingga kini. Ya, kalau kita melihat ya dalam IPM sendiri setelah ataupun sebelum ditubuhkan, ramai penulis-penulis pada masa itu yang tertarik untuk bersama-sama dalam Ikatan Kesuratan Melayu setelah asas 50 di Singapura ditubuhkan. Maka persatuan yang pertama ditubuhkan adalah Ikatan Kesuratan Melayu di Melaka. Bukan, sebenarnya saya tidak menyentuh banyak tentang Ikatan Kesuratan Melayu. Saya nak menyentuh tentang tokoh. Ya, pada masa itu tokoh-tokoh yang mula menubuhkan Ikatan Kesuratan Melayu ini, contohnya Osman Awang. Maka tokoh-tokoh ini dituruti sehinggalah sampai kepada zaman Datuk Mokhtar Yassin. Ya. Jadi untuk meletakkan Datuk Mokhtar Yassin sebagai tokoh, ya, kita bukan hanya melihat pada tubuh badannya saja, tetapi kita melihat banyak kepada karya. Namun oleh kerana beliau mendapat pendidikan menengahnya di SITC, Sultan Idris Training College, ya, dan saya juga mendapat pendidikan di tempat yang sama, maka saya tahu bagaimana latar belakang atau bagaimana peranan SITC atau MPSI atau IPSI atau UPSI sekarang ini, Universiti Pendidikan Sultan Idris sekarang ini, ya, bagaimana peranan UPSI ini atau SITC ini melahirkan para penulis, ya, yang kalau dahulu kita melihat bahawa penulis di Malaysia ini banyak dilahirkan oleh SITC, ya. Sebenarnya di SITC itu sendiri ada satu badan yang dinamakan Pejabat Karang Mengarang yang ditubuhkan oleh O.T. Dusek, pengetua yang pertama, dan dituruti kemudian oleh Zakbar, ya. Jadi zaman-zaman Datuk Mokhtar Yassin ini zaman di mana Zakbar berada di SITC. Jadi kalau tokoh besar itu berada di SITC, maka dia akan dapatlah melahirkan para penulis sekiranya mereka ingin menjadi seorang penulis selain menjadi guru, ya. Macam saya dulu masa saya berada di SITC, kita ada satu persatuan yang kita namakan Angkatan Sastrawan Muda, ya, atau dinamakan ASASMU. Pada masa saya masuk itu tahun 80, ya, pelbagai aktiviti persatuan kita jalankan walaupun dia tidak masuk dalam kurikulum, ya. Itu asas kalau saya melihat. Jadi saya berbalik kepada Datuk Mokhtar Yassin ni, dan saya nak tumpukan kepada karya. Ya, sebenarnya nama Mokhtar Yassin ini adalah satu nama besar di Melaka, ya. Zaman dia, ya. Zaman dia tu ada penulis-penulis seperti Zai Hasra, ya, Jalil Alimun, ya, kemudian dituruti oleh Tuan Haji Aladin. Tapi nama Mokhtar Yassin ini merupakan nama besar sebab di Melaka, ya. Kalau kita memikirkan penulis luar daripada Melaka, penulis Melaka yang berada di luar ramai lagi, contohnya Zulastri misalnya, ya. Datuk Samad Said misalnya. Tapi kalau di Melaka, yang dulu tinggal di Melaka, kita dapati bahawa Datuk adalah merupakan tokoh pada masa itu. Jadi karya-karya beliau ni, sikit. Minta maaf ganggu sikit. Jadi tokoh Datuk Mokhtar ni, kita karya-karyanya dapat mengangkat Melaka sebagai satu negeri yang ada tokoh sastra, ya. Di peringkat awal Datuk menulis, saya melihat dia banyak menulis sajak-sajak, ya. Khususnya sajak-sajak yang berkaitan dengan kemiskinan dan juga sajak-sajak yang berkaitan dengan perjuangan, ya. Kemudian kita melihat sajak-sajak Datuk
pergi kepada unsur-unsur kemanusiaan, dan di akhir-akhir usia kita melihat sajak-sajak Datuk ini dia lebih kepada puisi-puisi ketuhanan, ya. Jadi memang di peringkat awal pada masa itu, pada zaman dia, masa itu adalah zaman untuk menuntut kemerdekaan. Dan kita melihat penulis-penulis zaman itu seperti Masuri SN, Christmas, seperti Pak Sako, karya-karyanya adalah karya yang mengkritik penjajah tapi menggunakan media sastra. Ya. Kalau mereka menulis sajak, mereka menceritakan penderitaan penduduk tempatan, tapi sebenarnya mereka hendak penduduk tempatan itu bangun untuk memperjuangkan agar kemerdekaan dapat dicapai. Ya. Kita kalau melihat pada sajak, saya akan ambil satu sajak yang menjadi penanda, kata tanda bagi Datuk Mokhtar ni, yang selalu disebut oleh Datuk Mokhtar. Ya, bila dia bercakap, dia akan sebut tentang sajak ini, iaitu Sepasang Lembu Tua. Ya. Sajak ini telah keluar dalam Berita Utusan Zaman tahun 1957. Ya. Saya bacakan sajak ini. Sepasang lembu tua, sebuah kereta lama, seorang sahis muda, sebatang jalan ternganga. Tulangnya kurus meninggi, tenaganya hilang menyepi. Hatinya didera lagi. Sekali datang pacu, bergerak setapak berlagu. Sekali badan dipalu, selangkah melenguh berlalu. Sepasang lembu tua, kehilangan kasih manusia. Ya. Kalau kita lihat puisi ini, ya, dia adalah puisi kemanusiaan. Ya. Lembu dah tua, tapi masih digunakan untuk menarik kereta lembu pada masa itu. Zaman itu, ya, masa itu kenderaan tak ada. Jadi kereta lembu lah yang menjadi jentera perhubungan. Ya. Sehingga kan beliau berkata, awak tahu Haji, kata dia. Ya. Ada di kalangan orang Melaka pergi ke Studio Merdeka semasa pengisytiharan kemerdekaan di Studio Merdeka. Orang Melaka pergi ke Studio Merdeka naik kereta lembu. Oh, saya kata, ya, jadi itulah pengalaman-pengalaman yang beliau lalui, beliau lahirkan di dalam puisi tersebut, ya, di mana tahap perjuangan orang Melayu pada masa itu sehingga sanggup ke Kuala Lumpur semata-mata untuk hadir bersama, menikmati, merasai, menghayati erti kemerdekaan pada masa itu. Ya. Sehingga sanggup naik kereta lembu. Ya. Dan saya pernah dengar satu cerita di mana ada seorang orang perempuan di Melaka sanggup menyerahkan gelang tangan di semua demi untuk menghantar Tunku Abdul Rahman ke England, ya, membiayai kos Tunku Abdul Rahman ke England untuk menuntut kemerdekaan. Ya. Jadi itu contoh, ya, itu contoh. Dan kalau saya ambil contoh lain dalam karya tentang perjuangan, ya, saya ambil sedikit di bawah. Tajuk sajak itu adalah Cita, ya, dari buku catatan tahun 1959. Ya. Pada kepahitan yang menimpa diri, pada penekanan yang membelenggu diri, tambah penuh tekad kami berjuang, tanpa cemerlang ke garis muka tabah berani. Sekali kami ke muka pasti dada membara. Sekali kami bercita terus mengkota cinta. Ya. Itu dia punya konsep, ya, perjuangan orang dululah, terutama Datuk ni lah. Jadi kalau Datuk boleh berada dalam Ikatan Suratan Melayu begitu lama kerana cintanya terhadap sastra dan cintanya terhadap tanah air. Itu puisi-puisi di peringkat awal. Memang puisinya adalah puisi yang penuh semangat. Dia tidak ada banyak perlambangan. Bahasa-bahasanya terus, ya. Dia tidak ada bahasa yang bombastik sangat, tapi bahasanya terus, ya. Contohnya saya ambil puisi beliau dari Utusan Zaman yang terbit tahun 1960. Ibu Tua, ya. Di ambang pintu mayat bermata kelabu, rambut memutih perak menggaru, ya, terbatuk mengurut dada menyimpan cerita. Usia berlanjut pada musim yang menimpa, 1000 kepahitan menjelajah usia, 1000 kenangan pada kesan derita. Kita lihat puisi ni biasa, ya. Tahun 1960. Memang masa itu saya baru umur setahun, ya. Dan zaman itu mungkin sahabat-sahabat lain tidak merasai,
tentang kehidupan susah orang Melayu, ya. Saya merasai, ya, bagaimana bergelumang dengan sawah, bagaimana bermain dengan lintah dan sebagainya, bagaimana menangkap ikan betuk dan haruan, ya, di sawah, ya. Kita tak takut apa-apa, kita tak pakai baju pun pada masa itu, ya. Dan kita tahu pada masa itu orang Melayu memang susah nak makan hanya untuk pergi menori. Tapi kita susah dari segi keuangan, tetapi kita tak susah makan, ya. Saya beri contoh lah, ya, sebab saya kata padi ada di Bendam, ya, sayur, ubi, keladi ada di belakang rumah, keliling rumah, ya. Kita bekerja menori getah hanya untuk mendapatkan sedikit duit saja. Jadi dari segi susah tidak, ya. Dari segi susah makan tidak, ya. Tapi dari segi susah keuangan, ya kita susah pada masa itu. Itu yang digambarkan oleh Datuk ni, ya, ibu tua tu, ya. Bagaimana seorang ibu tua, ya, suasana dia, keadaan dia, ya. Tapi dia tak rasa apa-apa pun. Seluruh perjalanan hidup, dia kata, di bait puisi akhir tu, seluruh perjalanan hidup dibalut duka yang pahit, seluruh harapan yang mendepang tertumbuk di kamar usang. Sebenarnya dia bukan nak menggambarkan itu. Dia nak menggambarkan bahawa orang tua-tua dulu hidup dalam keadaan susah disebabkan oleh kesan daripada tekanan penjajah, ya. Dan kalau kita lihat bahawa di semenanjung Tanah Melayu pada masa itu, atau di Malaysia khususnya, British ini menggunakan sistem divide and rule, ya, pecah dan perintah, ya. Dan orang Melayu ni, dalam pendidikan orang Melayu ni ada dua. Satu untuk menjadikan para pelajarnya penanam sayur, dan satu lagi menjadi kaki tangan kerajaan peringkat bawahan. Kecuali mereka yang dapat pergi ke maktab yang lebih tinggi, ya. Kalau cikgu-cikgu ke SITC ni kebanyakannya jadi cikgu biasa saja, ya. Dan silibus pun pada masa itu, silibus salah satunya adalah untuk bercocok tanam, ya, untuk menternak, ya. Jadi itu matlamat British. Jadi yang digambarkan sebenarnya, saya selalu suka membaca puisi-puisi yang mudah macam ini. Yang nak digambarkan oleh Datuk bukan tentang orang Melayu susah. Yang nak digambarkan oleh Datuk adalah kritik sosial di dalam karya puisinya, ya. Orang Melayu susah bukan disebabkan orang Melayu malas, tetapi kerana pesan daripada tindakan divide and rule penjajah, maka lahirlah orang Melayu di kampung yang cukup dengan tanam sayur dan sebagainya, ya. Jadi itu dalam karya Datuk di peringkat awal, ya, di peringkat awal, ya. Kemudian di peringkat pertengahan, ya, karya-karya Datuk mula membicarakan tentang pengalaman beliau tentang bagaimana dia menjadi guru, ya. Ini semua kalau penulis itu guru, biasanya banyaklah cerpen ataupun puisi ataupun karya-karya lain yang berkaitan dengan situasi kehidupan, ya. Cabaran seorang guru itu, ya. Di mana dalam karya beliau yang pertama, Gerhana itu, ya, cerpen yang saya petik daripada buku Ombak dan Pantai. Dalam cerpen itu beliau menceritakan bagaimana seorang guru dipindahkan atau diarahkan pindah dari sebuah sekolah kerana tindakan kurang manis, saya guna istilah tu, kurang manis seorang pelajar, ya, melaporkan kepada pihak atasan bahawa guru ini selalu memarahi pelajar. Namun di akhir dalam cerpen ini, di mana pelajar itu sendiri menelefon guru ini dan meminta maaf secara terbuka. Ya, zaman di peringkat pertengahan ini kita dah mula ada telefon. Di peringkat awal tadi tak ada, ya. Ini dah ada telefon, tapi public phone saja, bukan handphone macam sekarang, ya. Mudah sekarang, terlalu banyak media yang kadang-kadang media itu seringkali membawa kesan kurang positif, ya, kurang positif, atau yang kadang-kadang membawa unsur negatif, ya. Tapi masa zaman sekitar tahun 70-an 80-an ini kita mula dah ada telefon, tetapi telefon publik, dan guru ini, ya, atau Cikgu Murad ini telah memberikan nombor telefon rumahnya kepada semua pelajar tingkatan 6 yang menyebabkan dia dipindahkan ke sekolah, ya. Namun pelajar yang bersalah tersebut telah menelefon
Cikgu Murad dan menyatakan kesilapan dia dan menjelaskan bahawa dia yang membuat laporan. Tapi saya melihat dari segi sudut positif, zaman itu bila pelajar bersalah, mereka mengakui salahnya, dan mereka berterus terang, berterus terang. Tapi kadang-kadang kita melihat hari ini pelajar kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi mereka takut untuk berterus terang, malah kadang-kadang berlaku tindak negatif pula, melaporkan sesuatu salah itu kepada ibu bapa, sedangkan benda itu betul. Apa yang dibuat oleh guru, contohnya dendaan dan sebagainya, untuk mendidik sebenarnya, bukan untuk mendenda pada pelajar. Sebab saya punya konsep, sebab saya juga bekas guru, saya juga dah pencen, saya mengajar tahun 80-an. Konsep pengajaran pelajar itu adalah anak. Jadi guru-guru zaman dulu bila mengajar, pelajar itu adalah anak dia. Selain anak dia sendiri, pelajar itu adalah anak dia. Maka dia akan sering tegur. Kadang-kadang dia terpaksa pukul untuk membina peribadi. Bila anak itu dah besar baru dia tahu. Macam saya lah. Kalau saya katakan zaman-zaman tahun 70-an saya bersekolah, guru-guru saya garang. Tapi bila sampai akhirnya kita dah umur 60, 55, 60 macam tu, kita rasa kalaulah guru ini tidak ada membentuk kita mungkin tak jadi orang. Itu kita melihat pada cerpen Datuk. Dan cerpen atau sajak-sajak ini, perubahan sajak ini telah mengangkat nama Datuk sebenarnya sebagai seorang sastrawan di negeri Melaka. Malah saya lebih suka menyatakan bahawa nama Datuk sebagai sastrawan Melaka ini bukan sahaja di Melaka, tetapi dikenali malah di seluruh Malaysia dan keluar daripada Malaysia di Indonesia sendiri. Sebab saya pernah pergi ke Indonesia dan mereka bertanya, Datuk Mokhtar Yassin, Tuan Haji kenal Datuk Mokhtar Yassin? Saya kata saya kenal. Dia adalah ketua satu saya pada masa itu. Semasa ada pertemuan penyair Selat Selatan, mereka bertanya tentang Datuk Mokhtar. Ini membuktikan bahawa ketokohan Datuk ini bukan hanya di Melaka, bukan hanya di Malaysia, malah keluar daripada Malaysia, di sekitar negeri-negeri Nusantara. Baik, yang terakhir mungkin saya nak membicarakan tentang puisi Datuk di peringkat akhir. Di peringkat senanglah saya kata sebelum Datuk pergi, Datuk melahirkan puisi-puisi yang bentuknya adalah puisi-puisi ketuhanan. Jadi saya membahagikan pembicaraan saya pada petang ini, karya Datuk di peringkat awal, karya Datuk di pertengahan dan karya Datuk di hujung usia beliau. Saya melihat karya-karya Datuk di akhir-akhir, dia lebih banyak kepada puisi-puisi sufi, puisi-puisi ketuhanan, walaupun bahasanya mudah. Saya ambil satu contoh puisi Datuk yang bertajuk An-Nur. Dalam antologi Ombak dan Pantai ini, apa kata Datuk? Kudakap tubuhku, engkau tiba bersama masa. Di sini aku bersua makna kusyuk, makna takwa. Semakin aku mengerti hari-hariku fana bersama duka. Terimalah aku, sujud menyerah. Jadi kita dah melihat bahawa di akhir-akhir usia, beliau mula pergi kepada puisi-puisi ketuhanan, puisi-puisi penyerahan Datuk kepada Tuhan. Kita melihat dalam puisi An-Nur, ataupun saya ambil puisi yang kedua, puisi perjalanan. Sejak bertolak, puisi Datuk dia mudah, dia tak ada banyak sangat bahasa yang bombastik, dia tidak ada banyak perlembangan, dia adalah bahasa terus. Itu puisi orang dulu. Kalau kita melihat kepada antologi awal, puisi baru Melayu, puisi ini biasa saja, tetapi puisinya memberi makna yang jelas tetapi menikam hati kita. Sejak bertolak telah ku sedari perjalanan ini perit dan pahit. Sampai di sini liku-liku yang licin bakal mengajak aku berpusing jauh, jatuh ke api belantara dosa. Sampai di sini aku semakin mengerti erti uji kau beri
aku takkan tergelincir. Maknanya dia di akhir-akhir dia faham bahawa hidup, perjalanan itu adalah hidup. Ya. Kalau kita melihat dalam lagu, dalam puisi-puisi lain, bila disebut je perjalanan, orang tahu itu adalah puisi tentang perjalanan hidup. Dan beliau tahu bahawa kehidupan ini adalah ujian. Ya. Bahawa kita ni dilahirkan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Maka hidup ini adalah perjalanan, dan perjalanan pasti ada rintangan, pasti ada perit jerih yang kita lalui untuk menuju kehidupan abadi. Ya. Dan permasalahan, rintangan inilah yang mengajar kita menjadi manusia. Dan saya melihat puisi ini dia simple, tetapi saya terasa bahawa alangkah cantik puisi ini. Dia pendek tetapi dia jelas dapat menyampaikan maksud, ya, maksud apa yang nak disampaikan oleh Datuk ini. Jadi kalau kita melihat dari pembicaraan saya yang pertama, karya Datuk di peringkat awal, karya Datuk di peringkat pertengahan, di mana dia membicarakan tentang pengalaman hidupnya sebagai guru, dan puisi-puisi Datuk Mokhtar di akhir-akhir dia lebih banyak puisi-puisi ketuhanan. Maka inilah sebenarnya, ya, yang meletakkan Datuk, yang membolehkan Datuk, yang sehinggakan akhirnya Datuk dianugerahkan tokoh sastrawan Melaka yang pertama. Ya. Saya tak nak berbicara tentang dia pernah dianugerahkan tokoh budaya, tapi itulah salah satu kenapa dia diangkat sebagai tokoh sastrawan negeri Melaka. Jadi saya rasa cukup sampai situ untuk membicarakan tentang karya. Kalau ada waktu nanti kita sambung sedikit, ya, tentang bagaimana karya-karya dia ini telah diakui oleh para ilmuwan, para sastrawan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Silakan. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada panel jemputan kita yang kedua pada hari ini atas segala informasi dan ulasan yang telah dikongsikan sebentar tadi. Hakikatnya, kita perlu akui di sini bahawa tiada kata secantik bahasa untuk menzahirkan penghargaan terhadap Allahyarham dalam usaha memartabatkan khazanah bahasa dan sastra di persadanya. Apa yang jelasnya di sini adalah walaupun Allahyarham telah pun sekian lama pergi meninggalkan kita jauh di sempadan bumi hakiki, namun segala hasil karya beliau seperti sajak-sajak berkaitan isu-isu kemiskinan, perjuangan, kemanusiaan dan ketuhanan yang rata-ratanya adalah yang berunsurkan kepada pengabdian kepada masyarakat dan Tuhan, akan terus malar segar dan sudah tentu kekal abadi untuk sama-sama kita fahami dan hayati sepanjang zaman. Sekalu Al-Fatihah buat Allahyarham menggedamai di negeri abadi. Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh merimbun di hujung laman. Kalungan budi, junjungan kasih menjadi kenangan sepanjang zaman. Majlis merakamkan sekalung terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua panel berbicara sesi wacana bicara sastra kita pada hari ini. Tampaknya masa mencuri kita. Kerana dapat kita sedari program webinar kita pada hari ini sudah pun mahu melabuhkan tirainya. Maka dengan ini tamatlah sudah majlis ilmu kita pada hari ini, iaitu yang penuh bersejarah. Saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun buat kenangan terindah bersama. Ambil tebuh di tepi rumah, cabut ubi bersama akar. Sedikit ilmu jika berhikmah, garam selaut menjadi tawar. Gendang di palu si anak raja, gerak tarinya indah berseni. Dondang Puitika Melaka, bingkisan berharga, semar IPM melestari abadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Saya mohon permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Assalamualaikum. Terima kasih.